ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومما ينسب للقاضي عياض. Itu dah. Itu. Wa mimma, dan setengah daripada barang. Khabar muqaddam. Syai' dia tu mubtada muakhar tu. Wa mimma, dan setengah daripada barang yunsabu, yang dinisbahkan dia barang tu lil qadhi iyadin, bagi qadhi iyad. Qadhi iyad ni mazhab Maliki. Nah, beliau ni start mengajinya pada ketika umur dia tu tu hampir-hampir tu 90 tahun. Nah, yang ni 85 tahun kalau tak silap baru start belajar. Tu maka ketika mana umur dia tu 98 tahun, maka alim dia. Nah, maka ketika mana umur 100 tahun jadi qadhi dia, hakim dia. Nah, tu qadhi ayat. Jadi bukan awal dia start mengaji dah. Nah, umur lewat dah, tua dah. Tapi kalau Allah Ta'ala kehendak serta bersungguh dia mengaji sungguh lah, bukan duduk tidur lena macam kita ni, tak lah. Yang mengaji sungguh, maka jadi qadhi dia dalam mazhab Maliki. Setengah daripada barang yang dinisbahkan kepada qadhi iyad ialah syairnya berbunyi wa mimma zadani syarafan wa tayhan wakid tu bi ahmasi athuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Jadi setengah daripada barang yang ni syair yang dinisbahkan kepada qadhi iyad, ini masih lagi duk cara tentang abdu hamba. Di hari itunya dia berkata bahasanya hamba ni maqam yang paling tinggi sekali. Nah, tu li ajli hazal
Walizadah li ajli hadha ta'lilah wusifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ay bil abdi fil maqamatil aliyati. Kama maqamil Isra. Wa maqamil inzali. Wa maqamid da'wati. Wa ila ghairi zalika, banyak lagi lah. Karena itulah disifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba pada bab menyebutkan maqam yang tinggi seumpama Isra Mi'raj tu. Gitu juga pada maqam menceritakan tentang turunnya Al-Quran, itu disebutkan Nabi itu dengan hamba. Anzala ala abdihil kitabah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Itu hambanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan maqamid da'wati, maqam dakwah, itu juga disebutkan Nabi Muhammad dengan hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah. Nasi lagi duk cara kata tentang hamba ni, orang panggil sifat kehambaan ni lah maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk dia. Karena itulah nabinya pernah ditawarkan, wa min samma khayyara sallallahu alaihi wasallam baina ay yakuna nabiyyan malikan wa ay yakuna nabiyyan abdan. Tiba-tibanya nabi fakhtara tsaniya, nabi pilih kedua. Mana? Nabiyyan abdan, nabi lagi hamba. Kalau gitu syair Qadhi Iyad dia kata mana? Wa mimma, dan setengah daripada barang pula. Mana mubtada ya? Wa mimma tu adalah syair ni, wa mimma adalah syair ni. Wa mimma adalah syair tu pula khabar muqaddam. Wa mimma, dan setengah daripada barang zadani, yang menambahilah akan daku syarafan, nisbah kemuliaan, wataihan, dan nisbah kebesaran. Wa mimma, dan setengah daripada barang yang menambah akan daku nisbah kemuliaan dan kebesaran. Wakitu, dan hampirlah olehku bi ahmasi at'a Suraya, hampir-hampirlah aku bi ahmasi at'a Suraya, hampir dekatlah olehku dengan ahmasi at'a Suraya, dekat-dekatlah olehku dengan apa? Ahmasi, menggampaikan. At'a ni maknanya tak adalah at'a, jijak-jijak langkah, jijak-jijak kaki As-Suraya akan bitak tika di langit. Maknanya hampir-hampirlah aku ni nak campaikan kakiku di bintang Suraya. Itu maksud. Tinggi orang panggil. Wa mimma zadani syarafan wa tayhan wa kittu bi ahmasi at'a Suraya, dan setengah daripada barang yang menambahilah akan daku nisbah kemuliaan dan kebesaran, dan hampir-hampirlah olehku dengan menggampaikan kaki, jijak kaki aku ni pada bintang Suraya. Tu dia mubtada muakhar. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, ialah masuknya aku di bawah firman engkau ya Allah, ya ibadi, hei hambaku. Arti nak cerita kata-kata bahawasanya seorang itu apabila sampai dia pada maqam ubudiyah, maqam Allah Ta'ala panggil hamba, hei hambaku, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hambaku. Tak ada lah, ketika tu maqam paling tinggi sekali, lebih pada bintang Suraya lagi, dan menambah kemuliaan dan kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang sebut situ. Itu dah. Itu maksud dia nak sebut. Dia nak kata bahawasanya seorang hamba ni, bilakah dia orang panggil bertambah kemuliaan dan kebesaran? Apabila apabila masuklah dia tu di bawah firman Allah Taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu. Tu bila nak masuk ya ibadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu maksud situ baru boleh dapatkan ibad. Hamba Allah Taala, ubudiyah dengan Allah Taala.
Mana Allah Ta'ala seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa, diri-diri, nafsu-nafsu yang bertenan dengan Allah Ta'ala. Dah. Dia kalau dengan Allah Ta'ala bertenan lalu, dengan makhluk gelisah. Nah, kita ni dengan Tuhan gelisah, dengan makhluk tu baru bertenan. Tu dia. Buah duk suara telefon mari buah duk kedai kopi tu. Apa duk suara gelisah biasa. Itu kita. Orang nafsu awam, nafsu amarah, lawamah, mulahamah ni nafsu gitu lah. Dengan Tuhan tu tak bertenan, dengan orang tu baru bertenan. Orang yang nafsunya bertenan dengan Allah Ta'ala itulah orang panggil babul wilayah, pintu kewalian tu. Orang siapa di nafsu mutmainnah. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali pada Tuhanmu. Tu naik lagi siapa nafsu radiyah. Hingga mardiyah. Nah. Tu tinggi dah tu. Radiyah mardiyah ni nafsu sahabat. Nah. Nafsu radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah. Allah Ta'ala redakan mereka itu, mereka pun reda oleh Allah Ta'ala. Tu tinggi dah tu. Ketika itulah baru fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian sebagai hamba-Ku. Ketika mana duduk di maqam ubudiyah itulah zadani syarafan wa tayhan wa kittu bi ahmasi at'asurayya. Nah, bertambah-tambahlah akan daku nisbah kemuliaan dan kebesaran, dan hampir-hampir mencapailah kakiku kepada bintang tika yang berada di atas langit sana. Anu tinggi. Tu bila dukhuli tahta qaulika ya ibadi, masuklah aku di bawah firman engkau, ya ibadi, hei hamba-Ku. Wa an sayyarta Ahmad ali nabiyya. Tu. Dan bahawa wa an sayyarta, dan bahawa tu menjadilah olehku. Ahmad ali, akan kepujian bagiku nabiyya. Ini Ahmad nabiyya li. Akan kepujian bagi nabiku. Itu. Karena nak sapa kepada mereka ubudah pada Allah Ta'ala tu, mestilah orang panggil mengikutkan jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu aqwali wat tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu ra'su mali. Itu. Syariat tu perkataanku, tarekat tu ialah perbuatanku, hakikat tu ialah ahwalku, dan makrifat itulah kepala modalku. Nak sampai wusulu ilallah, nak sampai hati kepada Allah, yang duduk di maqam ubudiyah, ubudah dengan Allah, tak ada jalan lain melainkan ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia itulah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, yang digezekkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fayaqulu al-'abdul faqiru, maka berkatalah oleh hamba al-faqiru yang berhajat, yakni yang tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Qauluhu qaulul musannifi al-faqiru aidaimul ihtiyaji, senantiasa berhajat. Itu. Dulu gitulah. Tu senantiasa rasa dalam jiwa dia tu dzauq, kecak di batin hati dia tu senantiasa merasai bahawasanya dia dengan Allah Ta'ala tak boleh lepas. Tu. Nak kelip mata pun tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak menyawa pufah-pufah susah-susah pun tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak cakap sepatas lidah pun tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak berapa diam gerak apa semua sekali, semuanya berhajat pada Allah Ta'ala. Itulah sifat kehambaan. Tu kita ni setakat tahu. Tapi kalau tidak riadah mujahadah ke jalan yang tasawuf, maka setakat maklumat masuk dalam kepala otak kita lah. Tu tak kecak di batin hati tu sendiri. Bila kita berasa berajak ke Tuhannya, tanya semaya hajat betul ni. Tanya semaya hajat tu berasalah berajak ke Tuhan, nak go tu nak go ni, merayu-rayu minta dengan Tuhan. Tai tak mayajak tak berasa berajak ke Tuhan. Padahal tak berajak ke Tuhan ke, tak rasa berajak ke, rasa berajak ke, hakikatnya tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala.
Orang-orang duduk di Makkah al-faqiru ni memang dia tak sekadar rasa dia yang qiyam, melainkat Allah yang mengqiyam. Dia tak rasa dia yang rokok, melainkat Allah yang merokokkan. Dia tidak rasa dia yang sujud, melainkat Allah yang mensujudkan. Ada. Tenggelam dia dalam lautan la haula wala quwata illa billah. Itu orang panggil al-faqiru. Ai daimul ihtiyaj, senantiasa berhajat. Au kasiruhu, atau banyaknya ihtiyaj. Banyak berhajat ke Tuhan, senantiasa berhajat ke Tuhan, ataupun banyak berhajat ke Tuhan. Itu sikit berhajat ke makhluk. Boleh dah tu, masuk al-faqiru dah tu. For kita ni kata jangan mulut al-faqir. Kena klik ngaji Yamin kan, al-faqir. Al-faqir di tengah mulut yalah perut tu al-faqir sungguh. Wallahu a'lam. Takut dia kata al-ghani perut. Mulut kata al-faqir, perutnya al-ghani. Saya kaya tak ada berajak dengan siapa-siapa. Biar. Kalau gitu fa'alal awali, maka di atas yang pertama, ai fa'alat tafsiril awali. Tu. Ai fa in jaraina ala tafsiril awali, maka jika kita menjalani di atas tafsiran yang pertama. Mana yang pertama? Al-faqiru tu dengan mana? Daimul ihtiyaj. Itu ya, Pak. Itu yang pertama. Pakai ni ialah senantiasa berhajat ke Tuhan. Itu nak pakai. Yakunu, nescaya adalah ia fakir tu sifatan musyabbihatan, sifat musyabbahah. Tuh. Sifat musyabbah lah. Maknanya orang panggil sifat musyabbah ni orang panggil isi wasah yang memberi faedah dawam senantiasa. Karena itu dia kata sifatan musyabbahatan. Sifat musyabbah. Bila isi wasah maka orang panggil apa? Yufidud dawam wal istimrar. Alismul wasaf yufidud dawam wal istimrar. Gitulah. Isim wasah ni memberi faedah kan senantiasa berkekalan. Jadi sifatan musyabbahatan. Wa ala tsani, dan jika kita menjalani di atas tafsiran yang kedua, ai wa in jaraina ala tafsir tsani, kalau kita menjalani lah pula di atas yang kedua. Mana yang kedua? Al faqiru tu ai kasirul ihtiyaj, banyak berajak ke Tuhan. Mana tu? Tak jatuh tu rasanya. Yakunu, jatuh yakunu. Ada lagi tak ada? Tak ada. Kalau tak ada sifatun mubalaghatun, boleh juga gitu. Tapi sebab sebelum tu dia kata yakunu, moleknya buh yakunu matiklah. Kalau hak mengaji mula ayakunu tu jatuh la'alla sawab isqa. Ngaji mula iaitu la'alla sawab isqa ayakunu, begitu. Kerana korenahnya depan tu ada yakunu. Kalau tak ambuh-ambuh sah tak ada apa sekali. Tapi baca kan wa ala tsani sifat siratun mubalaghatun. Begitu. Ai wa in jaraina ala tafsir tsani, dan jika kita menjalani di atas tafsiran faqih itu dengan makna yang kedua. Mana? Katsirul ihtiyaj, banyak berajak ke Tuhan. Yakunu, nescaya adalah ia faqih itu siratan mubalaghatan, sirah mubalaghah tu. Sirah mubalaghah dia panggil dia ni. Faqih yang banyak berajak ke Tuhan. Itu orang panggil sirah mubalaghah. Kalau fakir dengan makna senantiasa berajak ke Tuhan, itu sifatan musyabbahah. Itu dia. Kalau gitu wahadza wawul istinah, wahadzal wasfu, dan bermula ini sifat khabar ma'khuzun min qawlihi ta'ala, diambil ia daripada firman-Nya Allah Ta'ala. Mana? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi. Ilallah kalau berarti gitu lah.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu. Jadi hukum ketuhanan ulama kata al-istighna'u an kulli ma siwahu al-iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, itu pun ambil di situ juga tu. Kenapa? Karena kalau kita mengaji usul tafsir, setiap ayat yang diserukan dengan ya ayyuhan nas itu atas jalan ghaliknya membicarakan tentang akidah, nah. Tentang usuluddin dia panggil. Nah. Tuh tiap ayat, nah, yang menyerukan dengan ya ayyuhan nas, hei manusia. Itu ghaliknya di atas bicara tentang pokok usulul aqaid, usuluddin, usul akidah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu bicaranya tentang syariat, furu'uddin. Itu. Maka sebab tu ulama usuluddin kita ambil faham kata hukum ketuhanan, Tuhan tu hukum ketuhanannya apa? Al-istighna'u an kulli ma siwahu. Terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Al-istighna'u an kulli ma siwahu. Terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Apa makna? Tak berajak gapo-gapo. Nah, wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, dan berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepadanya. Nah, mana benda lain pada dia tak boleh lepas dengan dia. Ambil di mana apa? Antara ayatnya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia. Manusia saja. Pas benda lain pada manusia, lepaslah sifat fuqara. Tak. Kalau nasiya tu pun orang panggil nak dikhitabkan dengan sifat fuqara, lain pada manusia, mimbabil aula, kerana manusia tu laqad karramna bani adama. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian. Lain pada manusia, pasti dah. Nah. Jadi moga lain pada manusia pun tak boleh lepas dengan dia, dengan Tuhan tu. Ada dua hukum tu Tuhan. Tak ada dua hukum ketuhanan tu tak panggil Tuhan. Nah. Tuhan juga Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan jadi awal lagi. Nah, supaya duit palsu. Duit palsu bukan duit jadi awal lagi. Kamu mungkin beli guna duit palsu. Kata duit palsu ni, duit juga. Duit palsu ni, duit juga duit palsu. Duit palsu, duit juga. Duit abahmu duit pun nyepak. Duit palsu ke duit yang di awal lagi. Nah, sama ke? Tuhan palsu ke Tuhan di awal lagi. Sebab tu bila itlaq Tuhan tanpa kait, artinya Tuhan yang sebenar hanya Allah. Sebab tu pada MK kan, cuba tengok Baqarah. Duduk istikharah lagi bila nak mula baca Baqarah. Gambar Eles ya dah ni, dak pupuh lagi. Sibuk busy kat sini. Ada kelas ni pun banyak kena poting banyak. Tu tengok dalam kitab Baqarah. Pada MK tu mula-mula sekali kata puji itu bagi Tuhan. Kata puji itu bagi Allah. Boleh ke hak belagak warak lah ni apa duk panggil Tuhan ni? Tuhan ni banyak. Panggil Allah lah. Itu. Belagak alim lebih pada ulama. Nah. Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Kape dah mutakah tu. Nah. Tuhan banyak mana? Tuhan so. Tu batu ke? Tuhan. Tuhan orang Hindu. Abah mu ajar itu. Nah, cik mu ajar itu. Bukan Tuhan tu. Tuhan hak dikata Tuhan oleh orang hak tak kenal Tuhan. Tu bukan Tuhan, tu Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan jadi awal lagi. Jadi bila kita sebut kata Tuhan, Tuhan kena ke Allah dah. Jadi orang awal ni, duk tengok TV, duk tengok TV dah. Duk tengok video ni. Jadi kalau ustaz kata, syukur ke Tuhan, puji Tuhan, mujurnya Tuhan. Tak usah duk kritik lah mu orang awal ni ngaji jelah. Tak usah duk kritik tok guru. Lah ni angin nak kritik tok guru tadi. Ni. Tu guru cakap tu betul dah tu. Syukurnya Tuhan, puji Tuhan. Nak mujurnya Tuhan. Kata jangan panggil Tuhan, panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Mudah kape? Tuhan ni banyak. Tuhan ni ya. Sebut Tuhan kena ke Allah tu, sebut Allah kena ke Tuhan tu, baik tak? Kau ada hak lain lagi pada Allah Tuhan? Tak ada. Lagu tu. Nanti ni. Tu. Tu. Jadi orang tak mengaji tu nak lebih warak pada tu guru. Ini penyakit tu. Sebab tu guru sedar kata selagi akan datang satu waktu, satu masa
Manusia hak tak pernah mondok, tak pernah madrasah, tak pernah mengaji ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tiba-tiba pok jadi tok guru adik dia. Ha tu, mengkritik orang mondok lama begitu mau nak mengaji suku sembah. Ha dah. Ha ya sungguh. Ada sungguh. Ha tu. Ha jadi nak panggil satu zat tu Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan mana? Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Ha, itu. Ambil di mana tu? Ambil di ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Hei nasia, kalian semua tu tak boleh lepas pada Allah. Wallahu, dan bermula Allah Ta'ala ghaniyul hamid, dia terkaya, tak berajak gapo-gapo. Ha itu. Ha jadi fakir tu ambil situ. Sifat fakir ni dia ambil di ayat tu. Kita ni abdul faqih, hamba yang berhajat, senantiasa berhajat ke Tuhan, banyak berhajat ke Tuhan. Nah, untuk B. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ba'du fayaqulu al-'abdul faqiru ila rahmati rabbih. Kemudian daripada itu maka berkatalah oleh hamba yang berajak kepada rahmat daripada Tuhannya. Qala Syekh Ibrahim Al-Baijuri qauluhu qaulul musannifi ila rahmati rabbih, kepada rahmat bagi Tuhannya. Tuhan siapa? Tuhan abdu, Tuhan hamba tu lah. Ha tu. Ai ihsanihi, berajak kepada kebaikannya. Berajak pada rahmat Allah Ta'ala, berajak pada kebaikannya Allah Ta'ala. Ini orang panggil kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Orang panggil sifat pe'e. Nah, ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat ni sifat pe'e. Kudrat tu sifat zat lah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat tu orang panggil sifat pe'el. Tu. Ha tu. Atau makna apa kau berhajat kepada rahmat daripada Tuhannya, Tuhan hamba? Au iradatihi ay iradati ihsanillahi ta'ala. Atau berhajat kepada ketentuan ketentuannya buat baik Allah Ta'ala. Ini kembali kepada sifat zat. Sifat zat Belakang tu ada ayat tu. Fahiya, maka ia rahmat ni alal awali ay ala tafsiril awali. Maka bermula ia rahmat in jaraina ala tafsiril awali, kalau kita menjalani di atas tafsiran yang awal. Ini orang panggil ambil makna lazim dah ni. Kalau makna asal rahmat, ar-rahmatu riqatul qalb. Nah, ar-rahmatu hiya riqatul qalb, dia panggil. Apa rahmat pada asalnya ialah lembut hati atau mailul qalb, cenderung hati. Makna asal rahmat ni cenderung hati, lembut hati. Itu tak boleh pakai pada Allah Ta'ala. Ya dah. Karena mustahil makna tu atas Allah Ta'ala. Tak kena nak kata Tuhan lembut hati. Berajaknya hamba ke lembut hati Tuhan. Hai, berat cakap gitu. Tuhan ada jantung, ada hati pula dah. Maka bila mustahil makna asal, pakai makna lazim. Lazim daripada lembut hati itu buat baik. Tu macam kita tengok orang susah, orang miskin ke apa, nak pecah hati kita, lembut hati kita, cenderung hati kita, muyul hati kita. Riqah, pecah hati kita, sianya. Tu makna pecah hati tu sia. Sianya buat cik ni. Apa? Selfie ya. Cik main minta cik. Buat cik tu hari ingat nak wirui ada selfie tu. Buahlah Facebook. Sia kau cik ni tu. Cik tu ambil tu kat lepuk atau apa lah bangang kata. Nah. Bila kita tu orang panggil kesia, pecah hati kita, lembut hati kita, cenderung hati kita pada seorang kerana miskin ke dia ke mana. Automatik, itu makna lazim. Automatik, lazimnya kita tu waktu beri duit sedekah, itu makna lazim tu apa? Ihsan, buat baik. Tu. Jadi pakai makna rahmat rabbih ni, rahmat Tuhan ni ihsan, itu sudah makna lazim lah tu. Bukan makna hakiki, bukan makna asli dah, bukan makna asal dah. Tu di atas makna lazim yang pertama rahmat ialah sifatu fi'lin, ialah sifat fi'il. Tu.
Sifat fi'il. Wa ala tsani, dan jika kita menjalani wa in jaraina ala tsan ala tafsir tsani, kalau kita menjalani di atas tafsir rahmat makna lazim yang kedua. Mana rahmat ni iradatu ihsan. Tadi ihsan ni selalu dah. Ni iradatu ihsan. Sifatu zatin ila sifat zat. Tu nak tahu mana sifat zat dengan sifat fi'il ni bezanya. Tu sifat zat. Kalau kita nak cakap kata sifat zat, hak orang panggil mustahidi dia. Mustahidi atau naqi dia tu mustahil. Lawa dia tu mustahil. Lawa dia tu tentu tidak. Itu apa panggil sifat zat. Kalau sifat fi'il tidak mustahil, naqi naqi dia tu tak mustahil. Itu apa panggil sifat fi'il. Tu. Supaya kita kata napa? Menghidup, memati, memberi rezeki, memulia, merendah. Itu semua tu sifat fi'il belaka tu. Lawa daripada menghidup apa? Lawa bagi menghidup apa? Memati. Mustahil tak orang mati? Ada. Ada sifat fi'il. Tapi kalau sifat zat, lawa dia tu mustahil. Benda tentu tidak lawa dia tu. Mana sebab kita kata penentu? Ada. Sifat zat tu lawa dianya karahah, ikrah. Dipaksa. Tu. Ada iqdurra, pekuasa. Lawa pekuasa ke apa? Lemah. Lemah tu orang panggil lawa yang tak boleh himpun sekali dengan pekuasa. Itu dipanggil lemah. Itu mana lawa yang melawani. Min itlaqil masdari wa iradati ismul fa'ili. Tu. Yang melawani mana yang tak boleh berhimpun sekali dengan dia. Dengan apa? Dengan pekuasa tu lemah. Tu mustahil. Tu orang panggil kudrat tu sifat zat, iradat tu sifat zat. Ilmu tu sifat zat. Apa? Lawa dia tu mustahil. Lawa dia tu mustahil. Adapun sifat fi'il, lawa dia harus. Tidak ada mustahil. Mana? Sifat fi'il memberi rezeki. Lepas tu lawa dia apa? Menegah rezeki. Ar-razqu, memberi rezeki. Al-mani'u, yang menegah. Harus tak Tuhan menegah? Harus? Bukan mustahil tak? Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Lepas tu harus. Tuhan nak beri rezeki, nak sekat rezeki boleh. Dah. Tu al-ihya, menghidup. Al-imatah, memati. Tengok. Harus tak dua-dua? Harus dua-dua. Jadi lawa bagi menghidup tu memati. Memati tu harus ke mustahil? Harus, bukan mustahil. Tu sifat fi'il. Sifat fi'il dia panggil, sifat perbuatan. Maka sifat perbuatan ni takluk tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Ingat baik situ. Tu. Itulah. Kemudiannya kata dia wala yajuzu, dan tiada harus alaihi. Ala gabo tu. Wala yajuzu ala sani. Wala yajuzu, dan tiada harus, yakni haram, alaihi ala sani ala tafsiris sani. Tiada haruh di atas tafsiran yang kedua. Mana tafsiran yang kedua? Rahmat tu ialah iradatu ihsan. Nak buat baik. Nak buat baik tu sedia kala. Sedia kala lagi. Belum ada makhluk ni Tuhan sedia dah. Tentu dah nak buat baik pada hamba. Sifat zat tu. Maka tak haruh di atas makna rahmat tu ialah sifat zat. Ayyuqala, oleh bahawa dikatakan fid doa ni Allahumma gitu. Oleh bahawa dikatakan di dalam berdoanya, kata mana? Allahumma jma'na fi mustaqarri rahmatika. Tu. Allah, ya Allah, Tuhanku, ijma'na, himpunkanlah kami, fi mustaqarri, pada ketetapan rahmatika,
pada ketetapan iradah engkau. Himpunlah kami di iradatmu, di ketentuanmu. Tak boleh kata gitu, haram tu. Mustahil pula tu. Kenapa la yajuz tu ilat pada kata la yajuz, tiada haruh. Li'anna mustaqarraha alaihi, kerana bahawasanya tepat ketetapan nyonya rahmat alaihi, di atasnya, di atas makna sani, alaihi ala sani, azatu ialah zat. Rahmat dengan makna yang kedua ialah iradah. Tepat bagi rahmat dengan makna yang kedua tu zat. Mana boleh duk hipomu di zat tu? Ya Allah, hipolah kami di tempat ketetapanmu, di tempat ketetapan rahmatmu. Mana rahmatmu situ? Rahmat dengan mana iradatullah. Iradat ni sifat zat. Iradat ni sifat penentu ni duduk di zat Allah Ta'ala. Lepas tu suruh Tuhan ni hipung kita di zat dia. Berkapuh ke mana? Tu dia tu ni. La yajuz, tak arah. Tu. Wala ijtima'a fiha gitu deh. Wala ijtima'a fiha. Tu padahal tidak boleh berhipung fiha padanya. Pada zat, fiha ai fi zat. Fiha ai fi zati. Boleh berhipung dengan zat tu tak boleh. Tu yang kata wahdatul wujud tu, bukan duk makna hipung dengan zat tu dak. Bukan makna berhipung dengan zat tu tu bukan. Tu. Buka dalam kitab tu, Mustalahat Sufi wal Mustalahat Sufi wal Kalami. Tu Syekh Azhar, Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib. Sedap baca. Istilah-istilah ulama sufi ni berbeza dengan makna yang dikehendaki oleh ulama-ulama kalam, ulama-ulama tauhid, dan berbeza juga dengan ulama-ulama falasifah. Makna perkataan sebut tu lah, tapi makna tu beza. Jadi kalau kita sebut makna ittihad, hak difahami dalam usuluddin, ittihad ni berkapuh zat dengan zat, itu mustahil. Makna tu mustahil. Tapi di orang sufi, ittihad tu bukan makna berkapuh zat dah. Tu apa makna apa? Tengok dalam mustalahat dia. Jadi satu perkataan tu makna yang diistilahkan ulama sufi itu lain makna. Hak diistilahkan ulama mutakallim itu lain makna. Jadi kita nak hukum di atas ulama sufi dengan makna hak diistilahkan ulama mutakallim, tak pada kena. Tak kena. Tu nanti kita snack. Kita snack suruh dia tulis sikit. Lama dah tak suruh dia nulis ni. Bi khilafihi. Tu hal keadaan bersalahalah ia al-qaul tadi tu alal awali, ay ala tafsiril awali. Tu. Hal keadaan bersalahalah ia qaul tu bi khilafihi, bi khilafil qaul, perkataan Allahumma jma'na fi mustaqarri rahmatika. Hal keadaan bersalahalah ia perkataan Allahumma jma'na fi mustaqarri rahmatika tu alal awali, ay ala tafsiril awali, di atas tafsir yang pertama. Lagu mana? Tafriq pada kata bi khilafi, fa innahu, maka bahawasanya tu fa innahu, fa innal qawla yajuzu zalika, maka bahawasanya perkataan Allahumma jma'na fi mustaqarri rahmatika di atas makna rahmat yang pertama mana? Iaitu ihsanillahi ta'ala, buat baiknya Allah Ta'ala. Yajuzu zalika, haruslah demikian itu doa. Tu harus, tak ada masalah. Jadi kita baca doa Allahumma jma'na fi mustaqarri rahmatika, itu ditilik pada makna hak kita i'tikad. Kalau kita i'tikad makna rahmat dengan makna sifatu zatin, iaitu sifat iradah, maka haram. Permintaan kita tu la yajuz, haram. Tapi kalau kita i'tikad kata rahmat dengan makna yang pertama, mana sifatu fi'lin, sifat fi'il, mana buat baik Allah, tak ta'alluq tanjiz hadis, itu yajuz, harus. Kenapa? Allahumma, ya Allah ya Tuhan, ijma'na, himpunkan kami, fi mustaqarri, pada tepat ketetapan rahmatika, buat baik engkau. Tak apa? Mintalah mu tetap kami ni, muhipungkan kami pada tetap, pada ketetapan pada tepat ketetapan buat baikmu.
Tak ada hak. Haruslah gitu. Kenapa? Li'anna mustaqarraha, karena bahawasanya tepat ketetapannya rahmat Allah tu, buat baiknya Allah tu, al-jannatu ila syurga. Oh, kena dah. Ya Allah, hipulah kami pada tepat ketetapan buat baikmu. Mana? Tepat tetap buat baik Allah. Syurga? Haruslah. Tak ada hak minta masuk syurga tu maksudnya. Tak ada hak tu. Ni pelik pada makna hak iktikad. Nah. Jadi tengok gilah orang tu iktikad gapo makna rahmat tu. Kalau yang iktikad rahmat dengan makna iradatullah, maka haram doa tu. Kalau dia iktikad kata rahmat tu ialah ihsanullah, maka harus doa tersebut. Sudah tu ni. Lain niat lain lah orang panggil. Hukumnya tu natijah hukum dia. Habis. Warabbu, dan bermula ra' ni pula. Habis tu syarah rahmat. Ila tu syarah lah ya raja ya. Tu ni. Ra' pula, ra' rabbihi. Warabbu, dan bermula ra' ni lahu sabiklah baginya ma'anin, beberapa makna yang banyak. Ma'ani khamsata asyara, beberapa makna 15 makna. Ra' ni ada 15 makna. Rob, bukan ra' R-O-C-K itu ra'. Nah, ini rob ni ada 15 makna. Nazamah atau nazamah telah menazamlah akan 15 makna tu Syekhus Suja'i, oleh Syekh Suja'i, biqaulihi, dengan katanya, dengan perkataannya Syekh Suja'i. Dia kata mana? Qaribun muhitun malikun wa mudabbiru murabbin kathirul khairi wa mulilin ni'ami wa khaliquna al-ma'budu jabiru kasrina wa muslihuna was-sahibu thabitul qidamu wa jami'una was-sayyidu macam mana? Wa jami'una was-sayyidu ihfaz fahadhihi ma'anin atat li rabbi fad'u liman nazamu gitu dah. Makna yang pertama ra' ni qarib, dekat. Muhit, meliputi. Malikun, yang memiliki. Wa mudabbirun, yang mentadbir. Murabbin, yang mendidik. Kathirul khair, banyak kebaikan. Wa mulilin ni'ami, tuh, yang apa, menganugerahi bagi segala nikmat, yang memiliki atau tuan empunya bagi segala nikmat. Boleh lah kau tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah tu. Nah. Wa khaliquna gitu dulu. Wa khaliquna, sang pencipta kita. Berapa dah? 8. Al-ma'budu, yang disembah. Berapa? 9. Jabiru kasrina, yang menutupi kecacatan kami. 10. Wa muslihuna, yang memperbaikikan kami. 11. Wa sahibu thabitul qidam, tuan yang sabit baginya oleh sedia. Qidam dengan qadimun. Dah. Tuan yang empunya yang sabit, tuan empunya yang sabit oleh sedia, tak ada mula bagi ada. Berapa dah tu? Berapa dah? 12. Wajami'una, berapa? 13. Yang menghipungkan kita. Wasayyidu, tuan. Berapa dah? 14. Tak kena tu 14 tu. Ya 15 tadi. Kok mana 14 lah. Kira-kira molek. Qari 1, muhit 2, malik 3, mudabbir 4, murabbi 5, kasirul khair 6, wal mulin ni'ami 7, wa khaliquna al ma'budu jabiru kasrina wa muslihuna wa sahibu sabitul qidam. Berapa? 13. Betul? Wa jami'una 14. Wa sayyidu
15. Betul lah tu. Bukan dia salah. Kita tu bila tak pandai. Sini. Pas. Hafalah olehmu. Fahadhihi, maka ini ma'anin beberapa makna atat yang datanglah ia ma'anin tadi itu beberapa makna li rabbi, bagi lafaz rabb. Fad'u liman nazam, maka doalah bagi siapa yang membuat nazam ini. Dia suruh doa ke dia. Itu tatmimul bait tu. Tatmimul bait dia panggil. Nak melengkapi ke bait syair tak ada apa kali. Tuhan hambanya. Qala al-musannifu rahimahullah wa ba'du fa yaqulu al-'abdul faqiru ila rahmati rabbih. Maka berkatalah oleh hamba yang berhajat kepada rahmat daripada Tuhannya hamba. Tuhannya hamba tu al-muta'ali. Tu wallahu a'lam. Disitulah qauluhu al-muta'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.